ada kita kata keluarga. Keluarga ni yang bertanggung jawab apa nama ni, keluarga ialah suami, suami diberi tanggung jawab, diberi amanah, menerima amanah, itulah isteri dia. Yang dia ambil dengan kalimah Allah, kalimah Allah lah. Saya terima kalimah Allah, lafaz bismillah dengan kalimah Allah menghalalkan para seorang perempuan diberikan kepada seorang lelaki. Jadi terima amanah yang besar. Di amanah ni kita akan jaga dengan sampai terkhianati. Macamnya khianat, kita bawa isteri keluarga kita berapa yang hak kepada Allah Taala. Itu maksud dan dengan amanah yang diberi amanah. Begitu juga isteri diberi amanah untuk menjaga anak-anak suami. Anak-anak suami jaga. Sebab itulah kalau kita ikut mereka ni, suami dan isteri ni dia boleh ambil upah musuh anak sendiri. Lagi pakai minta upah lagi lah. Bisa tengok kapuan minta upah suami dia. Anak dah 30 umur ni kan, apa upah saya, susu saya ni boleh. Tapi dia boleh dengan keadaan supaya kerana kalau kerana rasa tanggungjawab dia pada suami. Macam masak semua tanggungjawab suami kan, isteri ni berhias untuk suami dia. Sebab kalau dia masak, sebab dia rasa bertanggungjawab dengan suami. Itu cerita hukum mereka tu lah. Misalnya bangga tahat Allah. Di situ amanah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian diberi anak kan? Ada. Jadi anak ni macam dengan pelaku kan. Jadi bila apa nama ni kita tepati seperti mana kehendak-kehendak syariat memilih calon isteri yang solehah dan sebagainya, jadi di situ isteri ini pula akan diberi amanah menjaga anak-anak suami ini. Dia juga akan mendidik, amanah yang diberikan dididik ke arah yang dilakukan oleh Allah. Kalau dia melawan arus daripada syariat Allah Taala, maknanya dia telah mengkhianati amanah yang diberikan oleh Allah, itu anak-anak. Itu dia negara Allah. Belum lagi kita ke konteks di luar dalam rumah. Tadi dalam ibadat kita, lepas tu luar badan kita, keluarga kita, luar rumah kita, kampung kita, jiran kita. Kemudian akhirnya sampailah pada peringkat negara. Negara ni pemimpin yang diberi amanah untuk menjaga rakyat. Kalau dia tidak menjaga dengan betul dengan kehendak Allah Taala, dia berkhianat amanah yang diberi amanah oleh Allah Taala, maka akhirnya dia akan dipersoalkan oleh Allah Taala. Termasuk dalam kata dia akan mewarisi sifat-sifat orang itu. Banyak amanah ni bukan kita tengok apa nama ni jawatan presiden, jawatan apa saja, itu hak di luaran yang besar. Selama kita ada amanah juga, ibadat kita tu adalah perintah pada kita amanah juga. Yang itu memanglah amanah ni. Maknanya bukan amanah itu satu benda, ada benda lagi yang perlu kita lihat. Ini katakan amanah yang telah diberikan oleh Allah. Apabila jadi amanah kita khianat, ini maknanya orang yang mempunyai sifat munafik. Ini sengaja lah, sengaja mengkhianati. Kalau terbuai perbuatan. Dan ada lagi satu alamat lagi, hadis yang lain yang disebut dikatakan 4, bukan 3, 4. Itulah apabila dia berbahas ataupun berbalas, dia tak kenal. Bila berbalas tak kenal, tak ngaku balas. Walaupun dia salah, dia tak nak menang. Berbalas nak menang, bukan nak kebenaran. Orang berbalas berbahas nak kebenaran, tak kira lah dia salah atau betul. Kalau dia salah, dia terima. Kalau dia betul pun dia terima. Kalau itu benar, berbahas mengenai kebenaran. Tapi kalau berbahas nak kemenangan, itu merupakan sifat orang munafik. Dia nak menang, walaupun dia salah, dia nak menang juga. Dia pandai berusaha. Akhirnya orang yang benar saya salah, orang yang salah dia benar. Tak benar lah. Dia berhujah, kalau dia berbalas, dia nak menang. Itu juga termasuk daripada tanda-tanda sifat munafik. Jadi kalau kita rajin sembahyang subuh, apatah lagi sembahyang sunat sebelum subuh 2 rakaat, maka Allah
lepaskan kita daripada sifat-sifat munafik ini. Maksudnya kita tak akan berfikir benda-benda yang nak menipu, nak menipu kawan-kawan kita, ataupun kita nak cuba mengkhianati amanah, ataupun kita nak cuba melawan hukum Allah Ta'ala. Kalau kita semua yang sibuk dalam berjemaah, begitulah pernah disindirkan dulu ni. Dulu ini disindirkan oleh pendeta Yahudi kepada orang-orang Palestin. Dia kata mereka, kalau lah orang Palestin supaya sibuk jemaah sama seperti Jumaat, tak lama kemudian Yahudi akan mati, Yahudi akan kalah. Memang benar apa yang mereka buat, latihan pada ketua apa Sabtu. Memang semua jemaah tak pernah tinggal, pertamanya sibuk. Akhirnya Allah Ta'ala beri kemenangan yang luar biasa yang kita tengok hari ini. Sebelum itu lawan juga, tapi tak gunakan. Bukan sekadar mereka ini diberi kemenangan, tapi mereka juga diberi ilmu oleh Allah Ta'ala yang canggih-canggih, dapat mengatasi teknologi orang-orang Yahudi, teknologi orang Amerika, teknologi orang yang pakar dengan bidang persenjataan. Hebat mereka daripada mereka. Tentera Gaza kan, apa sahaja boleh menguasai berbagai-bagai teknologi yang lebih canggih daripada orang-orang yang lain. Setara kapal terbang yang tidak ada pilot pun boleh mereka kesan dari pihak Israel, tapi yang mereka buat Israel terkesan. Itu kehebatan teknologi, ilmu yang diberikan oleh Allah, pertolongan Allah, kerana mereka mengikuti syarat-syarat yang dikehendaki oleh Allah SWT. Ini antaranya lah. Orang yang berbiji kata kepada orang yang plastik, orang plastik maaf subuh tu kata Jumaat, kalah lah orang Yahudi. Dia kata tak, dia Yahudi kata tak, ayat tu bunyi lama. Bila dah berlaku, mereka buat semua kita perhatian apa dia boleh menangkan. Kita pun perjuangan yang kita perjuangkan Islam di mana saja kita berada, kalau kita ikut kehendak perintah Allah Ta'ala, mudah menangkan perkara kita Allah. Jadi kita tengok balik perjuangan kita yang berjuang, apa yang tak kena dengan kita, hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang hubungan kita dengan manusia tidak ada masalah. Kalau hubungan kita dengan Allah Ta'ala tak ada dari ini, kita kena beres, kena perhatikan lebih kepada perhatian kita daripada hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Maka Allah akan berikan pertolongan dengan cara yang dan satu riwayat daripada Rasulullah SAW bahasanya bersabda, dia barang siapa yang sibuk padahal dia berjamaah, kemudian duduk dia serta menyebut dia akan Allah berzikir. Sebab Allah itu zikrullah, menyebut itu zikir. Bahasa Arab ni kita dia kena berzikir, dia kena menyebut zikir, dia berzikir, zikrullah. Sembahyang subuh, lepas tu duduk, tak pergi mana-mana. Ini apa namanya, hari-hari minggu lah, hari minggu kan, kita boleh dapat dengan ibu kadang sibuk juga di sana kan, kadang-kadang dengan ibu apa itu akhiri tak juga. Tapi yang penting kita dengar semuanya. Dan yang ini adalah hari cuti-cuti, hari minggu, hanya kita tak boleh masuk mana, bolehlah pas semuanya subuh, kita duduk sambil kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Tak kira zikir apa yang kita baca, baca Quran pun seperti juga. Subhanallah, la ilaha illallah, jadi kita berzikir kepada Allah. Lepas kita memenuhi dengan imam semua tu, doa dan patuh. Lepas doa selesai semua imam, kita seorang-seorang lah, seorang-seorang kita ni kita berzikir dengan suatu zikrullah hingga terbit matahari. Terbit matahari ni katanya tak lama. Tadi 7-5 minit kan, curug tu terbit matahari. Dan kita semuanya tak bayang pukul 6-5 minit lah. Memang sembahyang semua tu raja-raja semua break sampai dah 6:30. Tak 6:30 tu kita kira sampai 6:30 sampai pukul 7-5 minit dalam 35 minit. Tak 35 minit tu baca tu Quran, boleh baca semua sikit dengan tanpa kita bercakap sesuatu dengan orang lain, tak cerita hal dunia lah, kita percaya apa yang berlaku ni. Kita berdua malam dan berdua hari dengan tiada berkata-kata dengan sebutan dunia. Dan tak cakap hal dunia. Serta menghadap ia akan tidak. Jadi nanti kiri menghadap tidak. Jadi
Kita ni, dia gini. Kita ambil sembahyang dulu daripada Allah Ta'ala, dulu tambah dengan pancar ke dada kita. Ya. Pancaran takbahnya akan sampai terus ke dada kita. Betul kepada Allah Ta'ala. Kalau kita sembahyang, berzikir pun begitu. Kalau kita berzikir, Allah akan turunkan terus pancarkan ke dada kita. Kalau kita menghadap ke arah kiblat, itu pentingnya kalau amalan kita tu, kalau boleh kita menghadap ke arah kiblat. Kiblat, jangan tanpa bercakap apa-apa. Nantilah cakap habis checklist ni apa, lepas kilat kita cakap kawan kita boleh cakap sampai 5 jam. Kita masa tu setengah jam juga kita orang berzikir lah. Maka disuratkan baginya, bagi orang yang buat demikian tu, pahala haji dan umrah yang sempurna 3 kali. Bukan tak, ini lupa nak dapat haji mabrur tu. Dapat 3 kali. 3 kali ganda. Dapat pahala sama dengan seperti orang pergi haji yang dapat pahala mabrur, dan juga yang sempurna haji dan umrah. Kan saya ceritakan apa nama ni mengenai dengan satu hamba Allah kan. Mana dia tak pergi haji tapi dia dapat pahala ni. Satu hari tu ada seorang sahabat nama Anas bin Malik menceritakan dia mendengar perbualan malaikat yang kata bahawasanya haji tahun ni hanya dimabrurkan seorang saja. Itulah nama dia sekian bulan yang berada di kampung sekian lah. Habis sahabat ni mengerjakan haji, dia pun pergilah. Selama tu dia sahabat ni kita orang lah. Dia dapat haji mabrur tu. Dia pergi sampai jumpa dia. Jumpa Assalamualaikum ya Syekh, tuan, dia ni dapat tahu bahawa tuan ni dapat haji yang mabrur. Doakan saya lah. Kemudian apakah sebenarnya amalan yang dibuat oleh tuan sehingga mendapatkan haji yang mabrur? Dia kata saya tahu tak lupa. Orang ni tak punya rumah tapi dapat haji mabrur. Yang orang lain punya muka tak dapat. Tahu tu. Kita dengan dulu dia. Dia Allah Ta'ala buat. Tak dapat. Dia dapat. Dia tak punya rumah. Saya tak punya rumah. Tapi macam mana tuan boleh dapat haji yang mabrur? Apa yang amalan yang dibuat sampai dapat? Dia kata tak tahulah. Kemungkinan pada satu hari isteri dia tengah mengandung, sudah hamil tu kan, nak mengidam nak makan sup. Bila mengidam nak makan sup, dia pergilah turun nak cari sup kat rumah dia tu. Tiba-tiba dia cium bau sup kat rumah jiran. Bau sup kat rumah jiran. Kemudian dia pergi ke rumah jiran dia. Boleh nak minta sup sikit? Isteri saya ni sedang mengidam ni. Kepala kata tak boleh. Saya sup ni saya masak daripada bangkai yang saya jumpa dulu kampung. Tak lengkap. Kenapa demikian? Sebab apa yang boleh menyebabkan masuk bangkai ni? Dia katakan tak ada duit. Kami rusak. Akhirnya dia balik rumah dia. Dia ambil duit tambahan nak pergi buka tu. Dia bagi semua kat jiran dia. Pergi beli lagi. Bagi kat saya bantu. Akhirnya mungkinlah pahala dia Allah Ta'ala berikan dapat barang haji yang mabrur. Tak payah minta. Dia tahu minta berapa. Kita pergi, tapi itulah amalan-amalan antara amalan yang boleh dapat pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Walaupun kita tak menghadirkan diri pun. Sebab itulah Nabi pun niatul mukmin paling mukmin amali. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada perbuatan dia. Kerana perbuatan dia itu tak boleh nak betul kalau cakap apa yang dia buat. Tapi bila ada niat tak terbuat, itu dia baik. Lebih baik lagi. Dia kata Ibu Kuala itu, kata orang yang bangun tahajud, kemudian niat dia tak ada, lebih baik dia tak sesedar, tapi dia besar lagi. Orang ni dia bangun tahajud malam-malam, tapi langkah tahajud, kan? Lebih baik pula pada orang yang tak terbangun tahajud tapi dia besar. Orang yang tak bangun tahajud itu lebih baik kerana pagi esok dia besar daripada orang yang bangun tahajud tapi riak. Dia bangun tahajud bangun tapi nak ada riak. Nanti ya. Tapi kalau orang yang tak terbangun ni lebih baik lagi. Dia nak bangun tapi tak terbangun. Dia
lebih baik. Sebab apa? Bagi sudut desa Allah misalnya sebarang tak dapat bangun, kalau dia nak jadi ahli takut, nak berway sekarang, nak meninggal, tak boleh. Ada. Oleh kata orang-orang tak terbangun. Itu lebih baik. Daripada orang yang terbangun. Tapi dalam keadaan dia itu lagi lain. Itulah antara pahala-pahala yang boleh kita buat dengan amalan-amalan dia. Jadi ini termasuk daripada mendapat pahala haji pun. Seperti orang berzikir lepas subuh sampai naik matahari. Bagi yang tak sibuk dengan kerja pula boleh dah buat. Kalau tak sibuk dengan kerja ataupun kerja dia lewat-lewat kan, dah semua kerja pukul 8, pukul 9, sempat kan nak berzikir pun semua ni. Yang lagi yang sibuk tu itu bercik lah. Ini masa cuti buat insyaAllah supaya kita dapat satu saham kepada Allah Ta'ala, dapat pahala yang besar. Walaupun tak pergi haji lagi, kita dapat pahala. Dan pergi haji lagi, insyaAllah haji bersama Allah. Haji Mabrur laisa lahu jazaa'ul jannah. Orang dapat haji Mabrur ni balasannya setimpal dengan dia adalah syurga. Maksud syurga tanpa hisab. Macam orang musyrik. Itu pahala besar. Macam Allah berbuat. Itulah ganjaran jihad dia. Dia pergi dapat haji yang Mabrur. Itu pergi jihad. Itu pahala masuk syurga tanpa hisab. Dan disebut pada tujuan yang lain diperbuatkan oleh Allah Ta'ala baginya dalam surga Firdaus. Ada lagi dua yang katakan jika ada pahala haji dapat 3 kali juga. Yang disebut hadis dengan dua yang lain dapat satu bangunan mahligai. Mahligai ini belum bisa bersedia. 7 mahligai daripada emas dan perak. Dan disebut daripada lagi yang diberi pahala seperti memerdekakan seharian 80. Jadi ada 3 jenis pahala, 3 riwayat. Ada yang mengatakan dapat pahala untuk umrah haji umrah sempurna 3 kali. Ada yang juga mengatakan wahyu nabilah. Ada yang sebut dapat 70 mahligai daripada emas dan perak, bukan 4 mahligai. Kita berbahas mahligai. Mahligai ini bisa ada dalam di sana juga. Kemudian ada seorang lagi mengatakan pahala itu sama seperti dia memerdekakan 80 hamba yang mukmin. Hamba ni seorang-seorang bukan yang buat kan. Kalau hamba pun ada dijual harga 10,000. Kalau 80 orang kali dia buat berapa pahala. Jadi ala kulli hal, kalau cek kat ibadat yang kita buat tu, janganlah kita berpandangkan kepada pahala. Buatlah dia kepada pahala. Jadi mana sahabat yang dapat saya radhiyallahu anhum, kerana mereka setiap kali amal ibadat hanya menanyakan tata besar, tidak menanyakan hikmat yang lain. Kita hari ini, orang akhir zaman ni lebih utama kepada hikmat. Ini baca ni apa hikmatnya? Buat ini apa hikmatnya? Tak tidak buat. Hikmat yang tanya. Itulah kita buat amalan kerana hikmat. Buat zikir tu, zikir ni kerana nak hikmat tu, nak hikmat tu. Bila tak dapat hikmat, nanya boleh. Dilesir kita. Bila dilesir tu, kira tu lah. Dia ada berzikir dengan apa? Kerana nak kelebihan daripada zikir, nak hikmat daripada zikir tu, nak boleh tumpang. Nak boleh tumpang, nak boleh jalan tak. Tiba-tiba tak boleh tumpang. Saya tu baca. Jalan tak tu gelap juga. Kecewa itulah yang menyebabkan zikir tu makan diri, apa yang jadi panas. Ini bila zikir tu pula. Lebih baik kita ni akan kasih buat. Saya tanya ni mana. Jangan kecewa sangat pahala tu. Allah Ta'ala ni tak kecewa aku bagi dia semangat kita. Kita tak perlu nak kecewa mana orang tersebut. Ini pahala tu ini hikmat dia apa? Inilah menyebabkan kita jadi malas. Bila kita macam tu dia berjalan sama. Itulah manusia ni. Kalau sahabat dulu mendapatkan apa nama ni gelaran radhiyallahu anhu mekanisme tak menanyakan mana nanti dapat apa hikmah apa, terus mereka buat. Ini hanya sah tak, boleh tak, itu ya, boleh tak kami buat, boleh tak sah tak kami buat, betul tak kami buat. Jadi tadi hikmahnya apa? Tak buat lagi tak ada hikmah. Itulah dia hikmah.
dia buat saja. Ini akan menguntungkan kita. Bagi Allah Ta'ala tidak akan menambahkan sikit pun kekayaan Allah Ta'ala, tak mengurangkan. Kalau orang semua beriman di dunia ni, tak menguntungkan Allah Ta'ala pun. Dan kalau semua dikufur di dunia ni, kerana ada Rasul kan, tak merugikan Allah Ta'ala pun. Jadi yang untung ni manusia sendiri. Kalau buat, dapat keuntungan. Kalau tak buat, dapat kerugian. Dan orang tersebut, setiap manusia yang mati semua akan menyesal. Setiap orang yang mati semua menyesal. Orang yang baca Quran pun menyesal. Orang baca Quran satu juzuk, apalah aku disebut saya kata Quran sampai 2 juzuk, 3 juzuk. Orang yang sebenarnya tahajud 2 rakaat, apalah aku sembang 2 rakaat saja tak payah dapat beratur-atur rakaat. Dia akan menyesal, semua akan menyesal. Itu yang buat amal ibadat menyesal. Tak buat amal ibadat seperti orang akan lebih menyesal daripada. Dan lagi sabda Rasulullah SAW bermula itu Allah. Macam biasalah saya ini dapatkan bagian kerana itu dijadikan wakaf atau dijadikan sebagai hadiah kepada kami untuk buat beberapa perkara. Maksud kita ni ada 6 orang fakir, raja yang fakir, daripada 6 keluarga yang mana mereka ni dah putus sekolah, ada nak belajar. Jadi kami mereka ni tetap kita untuk mereka teruskan belajar. Jadi ini anak-anak kita semua kita bertanggungjawab untuk kita memperhatikan mereka. Bagi mereka yang ada kelapangan gunakan. Sebab dalam saya tak sebut anak yatim, ada anak yatim itu sebab takut. Sebab saya takut kalau orang yang tu nak anak yatim, kita pergi kepada fakir, jadi saya tak boleh disimak. Sekarang ni saya tunggu untuk fakir saja, fakir miskin. Jadi walaupun untuk fakir miskin, nanti yang anak yatim pun tak dapat. Jadi kalau dapat anak yatim, fakir miskin susah kita nak bagi. Jadi kalau kita bagi fakir,